Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada sekali lagi dalam kuliah ini. Buat sekian kalinya, mudah-mudahan kekal hingga tarikh-tarikh yang Allah tak mampukan kita pergi. Tak mati pun sakit. Mudah-mudahan kekal hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, masuk kita bab yang ke-44 daripada minggu lepas lagi. Masuk dah 44 ni. Cuma syarahnya klien 2 minggu yang lalu, iaitulah hadis yang tajuknya disebutkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis disuruh akan daku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku perangi orang-orang hingga diucap mereka itu tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk serang, untuk menyerang orang-orang yang bukan Islam, yang kafir, hingga mereka itu sebut kalimah la ilaha illallah. Sebut saja kalimah la ilaha illallah, mereka serah diri kepada Allah, masuk Islam. Di mulutnya ke atau di hatinya, dengan mulutnya tipu tak tipu, tapi mulutnya sebut la ilaha illallah, terima terus. Selamatlah mereka daripada dibunuh, dipukul, apa sahaja, dan harta mereka juga selamat. Yang 2 minggu yang lalu saya dah sebutkan, yang kita ini tidak boleh mengapa-apakan harta, tubuh badan dan maruah, yang saya ulas khutbah al-wada' dan yang lepas. Tapi hari ini kita sebutkan hadis Nabi, benda yang sama. Maknanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Daripada Abi Hurairah katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh aku bahawa aku perangi akan manusia hingga berkata mereka itu tiada Tuhan melainkan Allah. Maka apabila diucap mereka itu akan dia, iaitu kalimah la ilaha illallah itu, orang kafir dah ucapkan, tertegahlah mereka itu daripada aku, darah-darahnya dan harta-hartanya. Tak boleh apa-apakan darah mereka dan tak boleh apa-apakan harta benda mereka, melainkan dengan haknya. Tak nak bayar zakat, ambil. Dibunuh orang, balas bunuh. Zina, bunuh, ada hak, ada sebab, tu boleh. Dan hisab mereka itu atas Allah. Maknanya kira-kira kebenaran mereka mengucapkan la ilaha illallah itu Allah lah yang
mengatakan betul atau tidak. Tipu ke tak tipu tu terpulang dia. Pedang dekat leher dia, la ilaha illallah. Tapi hati dia tetap Kristian, hatinya tetap Buddha. Itu terpulang kepada Allah. Kita hanya menilai lidahnya saja. Allahu a'lam bissawab. Dia itu baca syarahnya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, disuruh Allah Ta'ala akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kafir itu kemudian daripada hijrah. Adapun dahulu daripada hijrah, sebelum hijrah, tiada disuruh Tuhan perang akan orang-orang kafir itu supaya menjadi Islam. Bermula dalil atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang kita bacakan tadi. Maknanya perintah ini Allah perintahkan kepada Nabi untuk serang orang-orang yang bukan Islam sebagai satu jalan dakwah kepada mereka, bukan nak bunuh sembarang-sembarang. Jalan dakwah kepada mereka. Kalau mereka balas atau mereka menyerang kita, kita balas semula, ataupun memang untuk berdakwah kepada mereka dengan jalan serang. Dan kalau mereka sebut kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia Islam, dah, jangan usik-usik lagi. Serang pun tak boleh, jangan serang, jentik pun tak boleh, apa pun tak boleh. Kan? Jadi itu sebagai ugutan kepada mereka, bunuh. Jadi mereka mula-mulanya takut mati, takut kena serang dengan Nabi, tetapi akhirnya mereka menjadi Muslim yang kuat selepas itu. Allahu a'lam bissawab. Ini selepas hijrah. Perang yang pertama dalam Islam yang besar, perang Badar. Itu mempertahankan harta orang Islam. Lepas tu perang Uhud, mempertahankan Madinah. Perang yang besar-besar lagi apa? Perang Bani Qainuqa dengan orang-orang Yahudi. Perang Khandaq, perang sekutu tahun ke-5 Hijrah. Menahan serangan orang-orang bersekutu Yahudi dan musyrikin Mekah terhadap Madinah. Rasul pertahan, namanya perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Tahun ke-6 pula berlaku perang lagi, perang. Jadi peperangan selepas hijrah ini Allah perintahkan untuk Nabi SAW serang orang-orang kafir habis-habisan sehingga mereka ucap kalimah la ilaha illallah. Tak ucap, bunuh. Ucap, kita selamat. Selamatkan mereka daripada harta ataupun jiwa mereka diselamatkan, insya-Allah. Maka disebutkan dekat sini ayat-ayat Allah yang menyokong ataupun ayat-ayat Allah yang ada kaitan dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh sekalian kamu akan orang-orang yang tiada percaya mereka itu kepada Allah dan tiada dengan hari kemudian. Tak percaya pada Allah, maksudnya tetap tidak mahu sebut la ilaha illallah, perangi mereka. Ini disuruh kepada pemerintah. Nabi ketika itu pemerintah. Dekat orang awam macam kita tak boleh pergi serang orang kafir. Tak boleh. Kita tak boleh. Ini pemerintah. Kalau mereka sudah membahayakan Islam di sesebuah negara, maka dengan arahan pemerintah suruh kita serang mereka, baru serang mereka sampai mereka ucap la ilaha illallah. Kalau sekarang kita pergi ke mana kedai kita serang suruh ucap la ilaha illallah, tak boleh. Habis Nabi, kita kena ikut Nabi. Nabi masa itu pemerintah Madinah selepas hijrah. Sebelum tak boleh. Gitu. Jangan pandai-pandai. Atas hukum bukan perang pun, hukum-hukum hudud pun bukan kita yang buat, kerajaan yang buat. Jangan ambil tangkap minah mana berkhaluat berzina dengan si Mamat, tangkap rotan dia, rejam sampai mati, duduk dekat rombot Palu. Mana boleh. Kerajaan yang buat. Kerajaan yang buat. Mereka pun akan siasat tak siasat, perlu hudud atau takzir sahaja menentukan. Kalau ada bukti yang jelas tapi ada yang ragu-ragu sikit, terus jadi takzir, tak jadi hudud. Bukan je senang-senang. Kita pula tanya hudud apa, takzir apa pun tak boleh nak jawab. Kan? Wallahu a'lam. Kita serah pada kerajaan.
Mereka yang lebih menentukan begitu. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa qatilul musyrikin kaffah, dan perangilah oleh sekalian kamu orang kafir semuanya. Kamu tu siapa? Nabi Muhammad, pemerintah. Kafir tu siapa? Tengok nanti. Siapa dia? Kamu ni pemerintah-pemerintah. Kafir tu maknanya orang-orang yang mereka ini nanti kat bawah ni ada. Iaitu orang-orang yang diarah perintah oleh Allah untuk serangi mereka, bukan semuanya. Sekarang ni jangan main serang-serang semua sekali. Jangan salah faham. Baik. Memerangi sekalian kafir itu termasuk ke Yahudi dan Nasara. Ada dua pandangan. Termasuk Yahudi dan Nasara sekali, bunuh je mereka itu. Ada ulama kata bukan, hanya penyembah berhala sahaja. Yahudi dan Nasara tak masuk. Itu. Jadi Yahudi dan Nasara tak boleh dibunuh. Dalam perang Khaybar pun tak bunuh. Mereka menyerah kalah. Wallahu a'lam. Ada serangan kecil tetapi mereka menyerah kalah. Baik. Sebab orang Yahudi ni pun sebut la ilaha illallah. Ada pandangan ulama, mereka sebut la ilaha illallah. Mereka percaya Nabi Musa, Nabi Isa, walaupun tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam hadis ini ialah mereka ucap la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tak ada. Tetapi ini hadis riwayat Imam Turmuzi. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membunuh, menyerang orang-orang yang bayar zakat, sedangkan orang yang bayar zakat tu ucap la ilaha illallah, kenapa Sayyidina Abu Bakar bunuh mereka? Tak ikut hadis ke Sayyidina Abu Bakar? Kan kalau kita faham hadis ni lah. Orang tu cuma tak nak bayar zakat je, semayang. Tak nak bayar zakat, ucap la ilaha illallah, dia bersyahadah. Tapi dia perangi dan dibunuh oleh Abu Bakar. Kenapa? Sebab ada hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. An Abi Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sama dengan tadi, tapi tadi riwayat Imam Tirmizi. Yang ini riwayat Imam Bukhari. Ada tambahan sikit hadisnya. Umirtu an uqatilan nas, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Aku diperintahkan untuk membunuh sekalian manusia yang kafir, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka ini menuturkan kalimah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka mengakui bahawa aku ini nabi. Yahudi boleh bunuh tak kena? Kalau ikut hadis ni, Yahudi kena bunuh. Ya, sebab tambahan hadis. Jadi sebab tu kena tengok banyak hadis. Bukan baca hasil kitab, oh salah, Yahudi tak boleh lah. Ada hadis lain. Wa anna Muhammadar Rasulullah, disebut la ilaha illallah, ya, okey, selamat. Tapi Muhammad Rasulullah, aku tak percaya, bunuh juga, serang juga, macam tu. Dah sebut juga Muhammad Rasulullah, tetapi kat sini wa yuqimus solah, dia mendirikan semayang. Tak semayang, bunuh juga. Okey, dia semayang. Wa yu'tunaz zakah, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Semayang tapi tak tunai zakat, serang juga. Itu Sayyidina Abu Bakar serang. Itu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Fa iza fa'alu zalika, kalau mereka buat yang demikian itu, bersyahadah dia, Muhammad dia pun percaya, dirikan sembahyang, dia pun zakat, asaw minni dima'ahum wa amwalahum, barulah darah mereka dan harta mereka selamat daripada aku. Kalau tak, memang tak selamat. Garang Islam dulu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang orang yang solat yang tak selamat harta dia, kena curi kat sembahyang masjid. Yang sembahyang tak selamat, cuba berniaga. Niaga, masuk waktu maghrib, bentang sejadah kat luar, tak selamat tu. Yang sembahyang tak selamat, harta-harta mereka kena curi. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar menyerang orang-orang yang tak bayar zakat, walaupun dia sembahyang, walaupun syahadah la ilaha illallah, dia ngaku Muhammad Rasulullah, tak bayar zakat dah. Diserang oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Agak-agak sekarang ni berapa ramai kena serang Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar masih hidup, berapa ramai yang kena serang.
Nak tanya jatah agama Jaiz ataupun Maiz apa zakat, sampai tak 50% orang-orang yang bayar zakat. Korporat ada yang saya dapat maklumat 60% yang bayar. Banyak korporat yang tak bayar. Yang ni makan gaji lagi dah, kan? Wallahu a'lam bissawab. Ini yang korporat, peniaga-peniaga. Jual apa ni, getah, jual sawit, jual emas, jual kan semua. Peniaga-peniaga, sama ada dijual atau beli-beli. Wallahu a'lam. Kena pastikan yang kita memang tak kena bayar zakat, lega. Peniaga-peniaga yang ribu-riban ni, tengok kontraktor-kontraktor tu, tengok pendapatan kamu. Tanya dulu ustaz-ustaz yang pengalaman dekat jabatan agama ke, tanya, ustaz, pendapatan saya gini. Saya wajib zakat tak? Oh, awak dah wajib ni. Keuntungan ni bila ni? Dah 10 tahun saya macam ni lah untung. Oh, dah lama awak bayar zakat ni betulnya, tapi tak bayar. Sebab kita tak rujuk. Kita bayar tengok, oh awak ni masih kontraktor kecil-kecil ni, belum wajib zakat. Dapat zakat ni, masih miskin lagi. Gitu. Tentukanlah. Kita ni boleh dapat ke atau kena bayar zakat. Wallahu a'lam. Saya dapat zakat. Awak ni kira asnaf. Wallahu a'lam. Baik, kadang-kadang ada kontraktor ribu-riban sebelum PKP. Masuk PKP, miskin, pakai dana terus. Ada. Ketika itu dia dapat zakat lah. Ketika tu. Wallahu a'lam. Baik. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari menambah. Maknanya ada pandangan kata orang Yahudi tadi, yang tak kena bunuh, tetapi orang ada pandangan pula dengan Yahudi sekali. Kita tengok pandangan mereka. Yang pertamanya adalah hadis Nabi SAW ini, yang kita baca tadi, zahirnya tidak menunjukkan suruh perang Yahudi dan Nasrani, kerana mereka itu tiada berkata juga la ilaha illallah. Mereka berkata juga tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi yang telah ditetapkan dalam hukum syarak kita dan yang berlakunya semuanya diperangi sama ada Yahudi dan Nasara. Dalam sejarah Islam, Rasulullah serang juga Yahudi dan Nasara ni. Kenapa? Kerana tidak memadai terhenti dengan memerangi la ilaha illallah sahaja, bahkan hendaklah diucapkan juga iktikad bahawasanya Muhammad pesuruh Allah. Dalam hadis ni memang la ilaha illallah, tetapi tak cukup setakat tu. Ucap la ilaha illallah, selamat. La ilaha illallah selamat. Muhammad Rasulullah, tak nak, bunuh juga. Sebab ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan begitu. Tapi tugas ni tugas siapa? Tugas pemerintah, bukan tugas kita. Jangan main ni, jangan main tikam-tikam bunuh-bunuh. Baik, ada hadis yang lain menyatakan wa anni Rasulullah wa yuqimus solah wa yu'tiz zakah. Ada hadis yang kata sehingga mereka ucap la ilaha illallah dan mereka mengakui aku ni nabi dan mereka dirikan solat dan mereka tunaikan zakat. 4 benda kena buat kalau nak selamat harta dan nyawa. Nak selamat harta dan nyawa daripada pemerintah Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, yuqimus solah wa yutuz zakah, baru boleh selamat. Orang Yahudi tak bayar, dia tak tahulah zakat dengan semayang, tetapi semayang memang tak, zakat memang tak, tapi Muhammad Rasulullah pun dia tak terima, maknanya serang juga. Itu tidak menjadi kesalahan di zaman Nabi SAW untuk menyerang Yahudi. Di Khaybar contohnya, Bani Qainuqa contohnya. Ya. Baik, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam syarah Muslim, Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim. Namanya Sahih Muslim bi Syarah Nawawi. Ada masyhur kitab tu. Kalau Imam Bukhari, siapa yang syarah? Kita kan Quran dan Sunnah, ahli Sunnah wal Jamaah kan? Ahli Sunnah wal Jamaah. Quran yang mana yang kita pakai sekarang ni? Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Quran mana yang kita pakai? Osmani. Betul, kita pakailah Osmani yang kita ada sekarang ni. Hadis? Hadis kita pakai 6. 6 Sunan Sittah atau Sunan Tis'ah kita belajar. Yang paling hebat sekali Bukhari dan Muslim. Berpegang sungguh kita kitab Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari ini hadis saja 4,000. Siapa yang syarahkan yang paling masyhur? Banyak syarah. Siapa yang paling masyhur? Kitab mana yang paling masyhur mensyarahkan hadis ini?
Sahih Bukhari hadis dia tak ada syarah-syarah, hadis dia. Siapa yang mensyarahkan? Yang paling masyhur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bukan nama orang ni, nama kitab Fathul Bari. Dalam tu syarah tengah disyarah. 4 jilid asalnya, hadis saja. Jadilah 18 jilid setelah disyarahkan. Tu Ibnu Hajar Al-Asqalani syarahkan. Ada juga Ibnu Hajar Al-Qastalani mensyarahkan Ibadul Bari, nama dia. Lain pula. Tapi dalam mazhab Imam Malik, tu macam-macam lah. Ada hadis. Tapi Sahih Muslim, hadis saja juga 4,000 lebih. Matan hadis disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Syarah satu-satu. Ada terjemahan dia. Pergi kat badan bu ustaz ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, siap terjemah, ruminais pula lagi. Bungkus dalam plastik. Tersimpanlah dalam tu. Kita pun tak nak beli. Tengoknya. Wallahu a'lam. Baik. Kalau beli pun baca tak faham. Dia kena berguru juga. Hadis-hadis tu. Baik, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain disebutkan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Hendaklah dibunuh, diserang manusia-manusia itu sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan beriman dengan apa yang aku bawa. Setakat ucap dia tak boleh. Dia kena beriman dengan apa yang aku bawa, iaitu Al-Quran. Kena beriman. Sebab itulah pada pandangan ulama ini, Yahudi dan Nasara hendaklah diserang juga. Tak ada salah, serang juga. Dia termasuk musyrikin ini. Dia termasuk orang-orang yang wajib diserang sehingga mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Yang pusing-pusing samalah. Saya tak baca terus. Saya terus pada pendapat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, telah berkata Al-Khattabi rahimahullahu taala, bermula yang maklum kehendak memerangi manusia di dalam sepotong hadis ini yang kita cakap ni, yang kita bincangkan ni, kafir-kafir yang menyembah berhala bukan kafir Yahudi dan Nasara. Ada ulama kata gitu. Kafir yang sembah berhala tu yang kena bunuh sampai ucap la ilaha illallah, jangan kacau dia. Yahudi dan Nasara tak boleh. Sebab kerana mereka itu berkata la ilaha illallah, kemudian mereka pun memerangi orang-orang kafir yang sembah berhala itu. Mereka pun kemar. Kan? Jadi kita tak boleh. Jadi ada duduk pandangan ulama. Tapi sekarang tak ada lagi dah. Tak ada serang-serang tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi golongan selain Yahudi dan Nasara. Iaitulah yang dipanggil orang zindik. Bawah sekali masalah yang ke-90 kalau ada. Saya tebuk-tebuk kalau baca semua kan tak habis-habis kan. Masalah orang yang menzahirkan Islam adakah diterima? Maknanya dia zahirnya Islam. Dia zahir Islam, tapi dia punya perangai memang bukan Islam. Namanya zindik. Pernah dengar zindik? Kata Imam Malik, siapa yang bertasawuf, man tasawwafa walam tafaqqaha. Siapa yang bertasawuf, ahli sufi, tapi tak berfiqah, tak ada fiqah, semayang tak payah, semua tak payah. Kita dah kenal Allah, jadi kita tak payah semayang. Fakih ni tak ada, fiqah tak ada. Faqat tasaddaqa. Mereka lah orang-orang zindik. Nampak macam Islam, tapi mereka ini bukan Islam. Dia bukan munafik, tapi dia zindik. Dia macam Islam, serbannya, jubahnya, tapi dia zindik. Dia sebenarnya kafir yang bukan Islam sebenarnya, kerana kenyataan-kenyataan mereka. Ada ulama-ulama yang menyebutkan contoh-contoh zindik ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat adalah. Antaranya mereka ialah contoh, mereka mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ni wujud dengan sendirinya, dia tak percaya. Dia katalah Allah ni tercipta daripada inilah, yang baru-baru ni cipta daripada gelombang lah, apalah, dia gitu. Dia Islam, dalam IC Islam. Kalau munafik lain, munafik lain. Ni kalau zindik ni, dia nak cerita pasal Islam.
tapi dia pusing fakta. Dia pusing fakta. Kita tengok apa? Ada orang seperti ini. Zaman Nabi dah ada, zaman sahabat ada, sekarang lagi ramai. Itu zindik. Zindik ni sebenarnya kafir. Dia pusing-pusing ayat. Ayat Al-Quran contohnya. Apa contoh? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin, bila Allah hendakkan sesuatu, iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kan nak cipta sesuatu, kun fayakun, maka jadilah. Bukan Allah kata kun fayakun, Allah kata kun aja. Kun. Kun itu jadilah, tu bahasa kita. Bahasa Allah bukan kun. Itu bahasa Allah lain. Allah tidak bersuara, tak ada suara. Tetapi Allah berkata-kata tanpa suara yang dipahami oleh para malaikat. Bukan kata kun, kun tu bahasa Arab. Itu bahasa Allah lain. Cuma diterjemahkan dalam bahasa Arab, kun. Fayakun, maka jadilah benda tu. Tetapi dalam surah, dia kata, orang zindik kata, dalam ayat ini Allah kata kun fayakun, jadi terus. Kun, tang, jadi. Itu maksud kita. Kun, maaf, jadi. Itu kan. Tetapi dalam surah Sajadah yang kita baca biasa, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah telah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya 6 hari. Kenapa perlu 6 hari? Kan kun fayakun terus, kata dia. Maknanya ayat Allah pun dengan satu persatu tak betul, kata dia. Ini orang zindiknya. Betul juga. Kita kata. Betul juga ayat. Dia kata 6, nak kata kun fayakun buat apa sampai 6 hari? Kun je lah, jadilah bumi, jadilah matahari semua. Apa ulama kita jawab? Ulama kita jawab apa? Dia kata memang Allah Subhanahu wa taala nak jadikan bumi itu 6 hari. Allah nak jadikan 6 hari, kun, jadilah 6 hari. 6 hari boleh jadi. Kalau Allah kata jadi sekelip mata, jadi sekelip mata. Memang Allah berkehendak supaya bumi itu jadi 6 hari tempohnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ada dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang masuk neraka ini akan diazab. Kalau habis diazab, kulit-kulit dia hancur habis, wa badalnahum juludan akhar. Allah akan gantikan kulit-kulit yang baru. Tafsir ulama macam mana? Tafsir ulama kita yang benar ni, kata dia, supaya mereka merasai sakit, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakit. Kulit saya, tunjuk kulit saya pula, saya kena kulit orang. Dia azab, ganti kulit baru, azab lagi, kulit baru, azab lagi, supaya mereka terus menerus merasakan azab. Dia kata Allah tidak adil, sebab yang berdosa itu kulit yang lama, kulit yang baru tak berdosa. Macam-macam. Kita kata apa? Kalau ikut logik saya je, yang kulit yang dekat akhirat tu pun bukan kulit yang kat dunia ni. Yang kulit yang kat dunia ni buat dosa. Dah dimakan ulat dah kulit tu. Dekat akhirat kulit lain. Itu pun dah tak adil, kata Allah, kata dia. Tetapi yang sakit ni siapa? Kulit ke kita? Cuba kulit. Yang jerit siapa? Yang jerit kita. Yang sakit ni manusianya. Kita je. Wallahu a'lam bissawab. Tu dipusing fakta. Itu orang zindik. Antaranya lagi contoh-contoh orang zindik ini mereka ni kafir sebenarnya. Kafir zindik. Antaranya mereka lagi ialah beribadat tanpa campur urusan dunia. Ibadah sulu. Ada di antara ahli-ahli tasawuf. Bukan ahli tasawuf sekarang ni, tasawuf okeylah. Ini tasawuf yang tak payah semayang. Semayang tak payah, puasa tak payah, kita dah bersatu dengan Allah. Kan? Hatta atanal yaqin, sembahlah Allah daripada Allah sehingga kamu merasa yakin. Dah yakin, stop, tak payah sembah Allah sebab kita sudah bersatu dengan Allah. Kita ni pun Allah, kata dia. Habis. Benda-benda macam ni lah yang kita tak nak. Sufi-sufi semayang. Ni sufi-sufi zikir ribu-ribu, semayang asar pukul 6.30, tak jadi. Semayang tepat waktu. Rasulullah zikir banyak, semayang awal waktu. Zikir semayang isyak sampai pukul 11. Tak nak gitu. Semayang awal waktu. Wallahu a'lam. Yang kita ni zikir pun tak, semayang pun lambat lagi teruk. Zikir pun, kita pun tengok apa orang ni zikir Zuhur sampai pukul 4.30 baru nak semayang. Mereka zikir semayang lambat, kita semayang lambat tak zikir, lagi dalam jahanam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bukan orang sini, yang sini okey-okey semua, lambat sikit lah. Lambat juga.
Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadat, tidak campur urusan dunia. Ibadat je. Sedangkan Rasulullah pun pergi ke pasar, makan, minum, cari duit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara gitulah zindik. Ada juga yang dikatakan zindik, kata ulama, ahli sufi yang tiada ikatan syariat. Macam saya kata dia, tak ada ikatan syariat. Ahli sufi yang tiada kaitan syariat. Tak semayang, tak puasa, begitulah. Dunia mereka lain. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang kita nak semua ada. Tasawuf pun kita nak, fiqh pun kita nak, semua kita nak. Ahli tasawuf ada, ahli fiqh pun ada, semua. Ahli tasawuf kita, dia pun semayang juga sama dengan ahli fiqh, semua dia terkenal pada tasawufnya. Ahli fiqh kita, ahli fiqh kita Imam Syafi'i apa tu, dia pun bertasawuf juga, cuma dia terkenal dengan fiqhnya. Itu je. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Itu zindik. Adakah zindik ini diserang? Sama juga? Ya. Mereka ini bukan Islam. Wallahu a'lam. Tengok. Kata Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, berkata Al-Khattabi, maka pada hadis di atas itu menunjukkan bahawasanya barang siapa menzahirkan dirinya Islam dan disembunyikan kufurnya, nescaya diterima Islamnya pada zahir. Disebut la ilaha illallah, kufur dalam hati dia kufur, tapi sebut la ilaha illallah, selamat. Tak payah dipetikai apa yang ada dalam hati mereka. Maka ialah perkataan kebanyakan ulama, begitulah dia. Tetapi orang zindik, kata di sini, orang zindik adakah diterima taubatnya? Orang zindik, macam yang saya kata tadi. Ramai tak kat Malaysia? Putar belit fakta Islam. Dunia ni tak ada siapa yang begini, tapi dia Islam. Kita pun pelik. Oh, rupanya ada satu, nak kata munafik, bukan munafik, zindik rupanya istilah dia ni. Apa itu zindik? Dia sangka dia Islam, tapi banyak putar belit fakta-fakta Islam yang dibawa oleh Nabi sendiri dan dibawa oleh, antaranya dia kata pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana nanti? Pergi ke Isra dan Mi'raj, roh sahaja. Gitulah. Roh sahaja. Contoh-contoh begitulah. Padahal kita mengatakan jasad dan roh. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi itulah sedikit perkara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh perintah oleh Allah dalam siri peperangan Rasulullah untuk menyebar luaskan Islam. Nak kata Islam tersebar dengan mata pedang pun ia juga. Tetapi tidaklah itu sahaja. Islam juga tersebar dengan sifat lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak peperangan-peperangan dalam bulan Muharram ni. Ada tak peperangan dalam Islam? Muharram ni bulan haram. Bulan haram peperangan kurang ada lah. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Masa yang ada sedikit ni, saya ada bawa tabung yang saya sebutkan pada Jumaat lepas. Saya berusaha sehingga tarikh tamatnya 31 Ogos. Tabung tu saya bawa di belakang. Susahnya kita, susah lagi orang lain. Kita PKP lagi susah, mereka lagi susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca hadis ni untuk kita merasakan kita perlu memberikan sumbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ditanya oleh para sahabat, seorang sahabat yang telah kematian maknya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibu aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha, adakah aku boleh sedekah, guna duit aku, dua harta aku sedekah untuk pahala sedekah tu bagi kat mak aku, dah mati dah, kesian dia. Dulu masa muda tak sempat sedekah, nak bagi pahala kat dia, ganjaran." Maka kata Rasulullah, ya, boleh. Ada ayat surah bahasa kita, bahasa Arab pendek je, afa atasaddaqu anha, boleh tak aku sedekah yang ganjaran pahalanya bagi pada dia? Ya, boleh. Orang tu pun lega lah. Dia pun ambil harta dia nak sedekah. Sampai tengah jalan, patah balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, hai ayu sadaqatin afdal, nak sedekah apa yang sebenarnya yang paling baik ni?" Maka kata Rasulullah, "Saqiyul ma", beri orang minum air, mudahkan minum air.
Ada di antara kita yang wakaf Al-Quran, wakaf, silakan, tidak ada masalah. Tetapi yang ini sedekah air untuk mereka mudah minum air. Kita nak bawa air ke sana tak payah, air ada sana dalam tanah, nak korek itu mereka tak ada duit. Jadi satu telaga 1995. Tak mampu kita nak bagi, maka kita kongsi ramai-ramai. Kalau 5 orang sahaja, seorang 400 lebih kurang, kita kongsi 5 nama duduk dekat papan tangki air itu. Nama 5 nama. Almarhum bapa kita, almarhum mak kita, almarhum, boleh. Tapi kalau kita tak mampu juga 400, kita kongsi ramai-ramai. Masuk je lah RM1, RM2, cukup telaga, masuk. Nama tak ada lah. Nama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia punya tempohnya sampai 31 Ogos. Allahu'alam. Mudah-mudahan saya pun tak ada duit nak derma, jadi saya mudahkan orang untuk kita sama-sama menderma dan memberi sumbangan pada orang Kemboja ni, pendalaman Kemboja, supaya mereka mudah mendapatkan air, insya-Allah taala. Aku lu qauli hadza, minta maaf pada pengurusi, siapa bawa tabung boleh. Kalau tak boleh saya tak ngajar sini lah. Boleh boleh. Wallahu a'lam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Tabung ada kat belakang tu. Allahu akbar, Allahu akbar.